Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung semula pada berkaitan dengan menyatakan pengajian berkaitan dengan ilmu tasawuf. Cuma untuk malam ni penanda hilang tu kita langkau dululah. Kita munasabah nak masuk Ramadan. Kita nak tengok satu bab, iaitu daripada bab taubat. Dalam kitab yang sama, kitab Qatrul Ghaisiyah juga, cuma kita langkau dulu, ambil berkaitan dengan sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak. Jadi munasabahlah dengan kita tak lama dah Ramadan. Kita antara persiapan yang kita kena buat sebelum masuk Ramadan, bukan beli lauk saja, bukan beli bahan mentah, tapi persiapan yang paling besar sebelum masuk Ramadan ialah kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kena bertaubat daripada kesalahan silap kita, supaya masuk dalam bulan Ramadan Allah kira sebagai orang yang masuk dalam keadaan bersungguh-sungguh nak kepada keberkatan di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita berdoa, minta Allah panjangkan umur kita, dapat kelebihan di dalam bulan Ramadan pada tahun ni. Baik, kemudian kita ambil di sini kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan adapun segala sifat yang mahmudah, yakni sifat yang dipuji akan dia, sifat yang dipuji pada syarak, maka iaitu amat banyak. Sifat yang baik, sifat yang elok, sifat yang dipuji banyak, tidak terhingga. Kita nak bilang tu banyak sangat lah, kita tahu banyak sangat. Cuma dia katanya setengah daripadanya, daripada yang amat banyak tu 10 perkara yang disebut akan dia, akan 10 tu oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukhtasar Ihya. Dalam kitab Mukhtasar Ihya ada Imam Ghazali sebut berkaitan dengan 10 ni. Dalam Ihya tu pun ada juga, dalam kitab-kitab lain pun ada juga, banyak sebut berkaitan dengan 10. Hak 10 ni seolah-olahnya dia ibu dia tunjang besar. Hak sifat kepujian yang lain tu dia tercabang daripada hak 10 ni. Sebab tu lama duk sebut 10 ni. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali juga, dia tak sebut banyak, dia sebut 4 ni ada di situ. Padahal banyak lagi dia sebut, dia pemasuk lagi hak ibu-ibu, hak besar 10 ni dia pemasuk lagi dalam, jadi kesimpulan jadi 4 saja. Tu orang alim lagu tu dia pun fikir. Mana hak 10 tu iaitu at-taubah, taubat, dan al-khauf dan az-zuhdu
zuhud, kita dok kata zuhud, dan as-sabru, sabar, dan asyukru, dan al-ikhlas, dan at-tawakkul, kita dok kata tawakal, dan al-mahabbah, cinta, kasih, dan ar-ridha, suka hati, dan zikrul maut, ingat mati. Hak ni nanti kita akan masuk hak semua 10-10 ni, nanti insya-Allah kita akan masuk. Cuma hak malam ni kita nak ambil hak munasabahnya, nak ambil satu dulu bahagian taubat. Dalam kitab Minhajul Abidin, juga syarah dia Sirajut Talibin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah, juga dia sebut hak pertamanya berkaitan dengan aqabah, iaitulah aqabatut taubah. Sebelum kita nak pi kepada buat amal dengan amal yang besar-besar, apa sajalah, daripada amal zahir ke amal batin tak kira. Hak amal zahir dengan tarawih, dengan tahajud, dengan tadarus. Hak amal batin dengan sifat syukurnya, dengan redanya, pemaafnya. Nak masuk semua benda tu, nak buat satu kena lalu ku aqabatut taubah. Bonggok taubat dulu. Kena naik bukit taubat dulu. Kalau tak naik bukit taubat, hak lain tak jadilah. Dia syarat dia lagu tu dah. Yang kita maklum dalam satu riwayat sebut, satu orang yang berdoa pada Allah tapi Allah tak terima doa dia. Allah tolak doa dia. Padahal dia dalam keadaan susah. Orang yang terkepit ni, hati dia serah bulat dalam kepada Allah, Allah tak terima. Punca dia kerana makan dia daripada yang haram. Pakaian dia daripada yang haram. Dan dia tak tobat. Dia tak tobat daripada perkara haram, dengan makna dia tak tinggal benda haram tersebut, maka Allah tolak. Walaupun doa semata-mata. Doa baru tak masuk tarawih lagi. Tak tahajud baru doa. Doa satu bahagian daripada ibadat, tapi Allah tolak. Kerana pada diri dia ada benda-benda yang haram. Tu besar tak besar taubat tu. Bukan kata tak taubat tak boleh buat tarawih. Bukan. Buat tarawih, tapi fadilat kelebihan tak ada. Sebab duk ada manik, duk ada yang duk menegah daripada kita dapat kelebihan Ramadan. Baik. Adapun bermula taubat maka iaitu kembali. Asal makna taubat dengan makna raja'a. Raja'a dengan maksud balik, kembali. Anak misal dia keluar pada rumah, lari tinggal rumah, mai satu masa dia bertobat, lagu mana dia balik ke pangkuan ibu ayah dia. Lagu tu kita orang mukmin pun, kita buat dosa, kita jauh, sesat, lari daripada Tuhan. Maka sampai satu masa Allah bagi taufik boleh bertobat, balik kita ke pangkuan Tuhan, balik kita kepada rujuk, balik kepada Allah Ta'ala. Lagu tu juga kita sesat dalam dosa, dalam zulmah, dalam kegelapan, kejahilan dan maksiat, kita balik kepada Allah. Tu asal makna taubat, munasabah dengan kata at-taubah dengan maksud raja'a, kembali. Dia ada dua apa bentuk cakap. Taba tu taubat tu, dia ada taba ila, taba ala. Dia mutaaddi dengan dua haraf jar. Satu taba ala, satu taba ila. Kalau taba ila dengan makna raja'a, kita bertaubat. Kalau taba ala dengan maksud ubila, Allah terima taubat kita. Tu beza daripada sudut bahasa. So apa nanti kita akan baca tu, yatubullahu alaihim. Yatubullahu alaihim. Masalah kata Allah terima taubat mereka tu. Kemudian katanya makna taubat tu kembali daripada dosa. Balik, kembali, tinggal daripada dosa. Kalau hak Arab daripada di sini dia pakai an. Dia min pun daripada juga, an pun daripada. Tapi an di situ dengan maksud an lil mujawazah ataupun lil matruk. Apa maksud lil matruk? Daripada dengan maksud tinggal. Kita kembali daripada dosa dengan makna kita kembali tinggalkan dosa. Tu maksud kembali daripada dosa. Bukan kembali daripada dosa, kita tak buat dosa, kembali buat dosa. Bukan. Itu daripada sudut bahasa. Bila sebut an, ibarat dengan an lil mujawazah atau an lil matruk.
dengan maksud tinggal. Kembali daripada dosa dengan maksud kembali daripada tinggalkan dosa. Kira dia tinggal dosa, kembali dah lah kepada Allah. Tu maksud dia. Iaitu kembali daripada dosa yang ia seorang tu jatuh kepadanya kepada dosa. Balik daripada dosa, tinggal dosa yang hak dia telah jatuh, telah berlaku atas dia. Dosa hak berlaku kepada dia tu, dia tinggal. Tinggal tu dengan segera. Tu syarat yang pertama. Dia sini dia tak tulis syarat pertama, syarat kedua dia pakai cakap lerek terus ya. Ni kita buat sendiri. Syarat pertama mesti segera meninggalkan. Iqla' dia panggil. Iqla'. Tinggal segera dosa. Dengan makna yang mana? Jangan tangguhlah. Asal makna iqla' ni cabut, sentak, rentak. Siapa pegang rumput kita bruk, tarik kuat. Lagu tu orang tinggal dosa kena cabut diri dia. Hak duk berlaku dosa di diri dia ni, dia cabut diri dia daripada duk buat dosa tersebut. Tu dia panggil syarat mesti dengan segera. Tangguh satu dosa pula. Kalau dia tangguh daripada bertobat, masuk dalam dosa juga. Jadi dua lah nak kena bertobat. Satunya bertobat daripada dosa hak dia buat. Yang kedua kena bertobat daripada dosa menangguhkan taubat. Jadi berimpun. Tu. Iaitu dengan bahawa meninggal ia seorang akan itu pekerjaan yang jadi berdosa ia seorang dengan sebabnya, dengan sebab pekerjaan tersebut. Dia kena tinggal segeralah, tinggal segera. Apa hak dia buat dosa selama ni dia cepat-cepat tinggal, jangan tangguh. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah, jalanan kita ahli sunnah wal jamaah, tangguh dosa dikira satu dosa. Berbeza dengan Mu'tazilah dia kata tangguh dosa berganda dosa selama hari tangguh. Tu berat lagi tu. Mu'tazilah dia berat lagi. Kita ahli sunnah wal jamaah, misal berjudi, na'udzubillah min zalik, berjudi, dia kena segera tinggalkan judi dengan tobat. Tiba-tiba dia tak tinggal, dia tahu wajib tobat, tapi dia tak tobat, dia tinggal, dia tangguh. Esok tak tobat, lusa tak tobat, tulak tak tobat, setahun tak tobat. Maka bagi dia tu satu dosa ya, dosa tangguh. Dosa besar jugalah menangguh tobat daripada dosa besar juga. Tapi dia kira satu. Dia panggil double dosa tu dikira hak dosa tu, dosa tangguh tu. Jalanan Mu'tazilah setiap hari diganda. Esok tangguh tobat sampai esok. Lusa tangguh kira pula dosa yang kedua daripada menangguh taubat. Api yang ketiga, hari ketiga, dosa ketiga menangguh taubat. Sakan. Tu kalau jalanan Mu'tazilah tu dia berat lagi. Dia bab-bab dosa ni Mu'tazilah saja dia keras sikit. Sampai buat dosa besar setengahnya hukum dengan kata kufur lah apa semua. Tu Mu'tazilah dia berat. Kita ahli sunnah dak, ahli sunnah wal jamaah buat dosa besar tak dihukum kufur lagi. Baik, tu syarat pertama. Dia kena segera meninggalkan dosa hak dia duk buat dan menyesal. Ni syarat kedua. Hak Arab kata an-nadam, penyesalan. Syarat kedua, dan menyesal ia seorang dengan itu perbuatan yang jadi berdosa ia seorang dengan dia dengan sebab itu perbuatan. Dengan dia, kalau hak Arab dia panggil bihi itu sababiyah, dia panggil dengan sebab pekerjaan tersebut. Syarat kedua, dia mesti menyesal di atas dosa hak dia buat. Kalau ada duk rasa dalam hati tak ada menyesal dan bangga dengan dosa, hak tu terang-terang tak jadi nama taubat. Walaupun dia tak buat amal dosa. Lagu mana tak buat amal dosa? Misal dia tinggalkan berjudi, bukan sebab dia menyesal daripada berjudi, menyesal sebab berdosa tu tak, tapi sebab duit habis, tak panggil taubat nak tu. Dia tak judi, orang kata tinggal segera, aku tinggal dah berjudi. Lepas tu hang rasa menyesal ke tak?
Menyesal aku mana? Menyesal. Kata buat dosa. Ada, aku tak judi sebab aku duit habis. Tu tak panggil taubat lagu tu. Gagah cuma dia tak berdosa saja. Sebab tak buat tak buat berdosa berjudi. Tetapi taubat tak ada. Hukum dosa hak dia duk buat sebelum ni masih duk atas kepala dia. Masih duk di kepala dia. Dia masih berhajat, kena berhajat kepada taubat lagi. Cuma dia gagah tak berdosa lah sebab duk judi tu. Tapi masuk dalam kategori taubat ke tak? Tak masuk. Ni jaga. Hak ni banyak duk berlaku kita ni. Pesepa tak pi kelak malam dah. Tua dah. Tengok. Bukan sebab dia menyesal kena dosa. Pesepa puluh main mengaji lah ni. Malu kat orang kata. Tak panggil taubat tu. Tak panggil taubat. Pesepa lah ni tak minum arak dah. Ada anak bini dah, nak minum tak padan dah, kita banyak tanggungan. Hukum dia dikira tidak bertaubat dan dosa hak dia buat sebelum ni masih kekal di atas kepala dia. Sekiranya dosa besar. Adapun dosa kecil, itu ulama bahas lah. Dia dosa kecil dia gugur dengan amalan sunat. Kita ambil wudu, ada gugur dosa, kita sembahyang jatuh daripada sujud kita, dosa. Itu masalah amal sunat. Dosa kecil gugur dengan amal sunat. Adapun dosa besar, dia syarat dia mesti kena bertaubat. Dengan taubat hak ni hak cukup rukun dia ni, kena cukup rukun dia. Jangan ada sifat tu di kita. Main mengaji siapa, tak ada apa buat di rumah. Dulu tak mengaji lah, dulu tak berasa benda tu kewajipan. Allah ni berasa dah rasa kewajipan. Kena ada penyesalan, bukan kerana malu orang kata tak erti, bukan kerana duk rumah tak ada kerja, bukan kerana kita pencin, tak. Kerana aku menyesal dulu aku berdosa tak duduk dalam majlis ilmu. Kena ada lagu tu. Baru dinamakan hak dulu tu dipanggil taubat. Kalau tidak mati keadaan tidak bertaubat. Tu jaga situ nah. Banyaklah kita duk dengar lagu tu. Malulah tua dah. Dulu kaki tika nombok lah dulu ni. Lah tak pitikam dah. Malu ke orang tua dah. Bukan sebab menyesal. Ni menyesal ni berat ni, kira tak ada memang tak jadi taubat. Sampai Rasulullah SAW kata, at-taubatu an-nadamu. Bermula taubat itu ialah penyesalan. Sampai Nabi dia panggil tashbih, dia panggil mubalarah. Mubalarahnya katanya bila tak ada penyesalan tu pakai tak panggil taubat dah. Padahal rukun taubat ada lagi hal lain. Tapi nak sebut seolah-olahnya kalau menyesal ni tak ada, semua tak terpakai. Kamu tinggal pun tak pakai, kamu azam pun tak pakai. Mesti menyesal sungguh dengan dosa. Kata bahaya. Zaman lah ada jenis orang bangga tengok om judi tikam RM10. Dia kata, aku dulu RM10 ni tak main. 100 dulu. Megah. Rasa megah boleh buat dosa. Tak ada menyesal tu, tak ada menyesal. Tu dia panggil hak kedua. Mesti dia rasa menyesal di dalam hati dia dengan sebab dosa hak dia buat dulu ni. Tu hak kedua. Dan cita-cita hak ni rukun taubat yang ketiga. Rukun taubat yang ketiga, cita-cita ia akan bahawa tiada kembali lagi kepada berbuat itu perbuatan yang jadi berdosa ia seorang dengan sebabnya, dengan sebab perbuatan tu. Rukun ketiga daripada taubat, mesti dia berazam. Cita-cita di sini bukan maksud dengan dia panggil apa? Hak kita dah sebut dengan cita-cita nak jadi apa nanti tu. Bukan. Cita di sini dengan masuk azam. Hati tu kena putus, tak mau dah buat dosa hak aku duk buat dulu ni, ataupun dosa yang seumpama. Kalau dia berjudi, misalnya dia bertaubat, dia tinggal, dia menyesal dan kena ada dalam hati dia keazaman, aku tak mau dah buat dosa berjudi ataupun apa-apa dosa yang seumpama dosa berjudi, daripada dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Aku tak mau dah, kena azam lagu tu. Kena azam, putus di hati, kata aku tak mau buat dah. Kalau lepas tu kalau jatuh pula, jatuh dosa pula, taubat pula. Lagu tu duk main tiap hari. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan.
Manusia tak sunyi daripada tersalah, tersilap, tak apa. Taubat pula batu sampai Allah ajak kita tu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Hei Tuhan kami, janganlah kau ambil salah benda hak kami terlupa. Au akhtana, benda hak kami tersilap ni ya Allah, janganlah kau ambil salah. Allah ajak dalam Quran cara nak minta maaf. Tu atas kita pula, kita nak buat amal ke tak, nak minta maaf ke tak, tu atas kita pula lah. Begitu juga bila dah buat 3 rukun taubat ni, jatuh pula dalam dosa, taubat pula. Lagu tu duk main hari-hari bertaubat. Sebab tu dikata at-taibu minadh-dzam kaman la dzambalah. Orang yang suka bertaubat daripada dosa seakan dia tak ada dosa. Nah, tu hak yang ketiga, dia mesti berazam tidak lagi mahu mengulangi dosa hak dia pernah lakukan kepada Allah Ta'ala. Penderhakaan yang dia pernah buat. Baik, sampai tang sini 3 rukun taubat ni dia tertentu dengan dosa yang tidak bersangkut dengan anak Adam. Dia panggil amal lazim. Amal lazim. Kalau duk mengaji nahwu sorah tu dia tahulah fi'il lazim, fi'il muta'addi tu. Apa malam yatajawaz ilal maf'uli bihi tu, tak hak dia panggil tak melampaui. Amal lazim ni dia tak melampaui pi kepada orang lain. Kalau hak dalam fi'il orang mengaji fi'il isim fi'il apa tu, fi'il yang tak pi kepada nak kepada maf'ul. Siapa kata qama Zaidun, berdiri oleh Zaid, habislah. Habislah, faham kata aku mana, Zaid lah tu berdiri. Tapi bila kata darabtu Zaidan, telah pukul aku, pukul apa? Tu pukul tu fi'il muta'addi tu, nak kepada maf'ul. Pukul akan Zaidan, pukul akan Zaid. Tu pergi lajak ke orang lain. Lagu tu juga hidup kita dua lagu tu. Hidup kita selama hidup atas dunia ni, amal kita ada satu amal lazim, ada amal muta'addi. Sama ada kok balik baik ke kok balik jahat, pecah dua ni amal kita. Amal lazim kita sendiri-sendiri dengan Tuhan. Amal muta'addi, hak kebajikan ke, hak dosa ke, hak kita buat sangkut dengan orang lain. Hak ni bahaya ni. Kalau amal muta'addi tu balik baik, alhamdulillah. Kalau amal muta'addi tu balik jahat, na'udzubillah lah tu. Dia nak ampun tu dia terhenti atas maaf orang lain. Macam hak ni kita misal lagu mana? Misal dia berjudi. Dosa dia berjudi tu dia dosa dia seorang-seorang dengan Tuhan. Tak ada sangkut kecuali dia pergi curi duit orang ke apa, itu cerita lain lah. Ni kata dia kerja, dia dapat duit, dia habis duit berjudi. Orang lagu ni nisbah terima taubat lebih mudah daripada orang yang mengumpat sebagai contoh. Lebih mudah. Bukan dosa judi itu kecil tak, dosa judi itu dosa besar. Tapi nisbah mudah terima taubat tu dia mudah lagi daripada amal muta'addi, amal yang jenis sangkut kepada orang lain. Tengok. Waktu jaga tu, kawan tu dalam satu malam, bukan satu malam, dalam 2-3 saat ya, dia duduk senyap. Aku menyesal lah judi, aku taubat, aku tak mau dah judi, dia kata. Aku taubat, aku tak mau dah judi. Habis. Mudah-mudahan Allah terima taubat. Tak ada apa dah lah. Selesai. Hak kawan ni dia kata apa? Aku taubat, aku tak mau dah fitnah orang, aku tak mau dah fitnah orang. Tak jadi taubat lagi. Lagi mana dia tak minta ampun kepada orang yang dia buat fitnah. Sebab tu kata amal muta'addi ni berat ni. Lagu tu amal kebaikan hak kita buat, ada amal lazim seperti sembahyang. Kita sembahyang tadi amal untuk kita sendiri. Kita sendiri buat amal untuk pahala kita sendiri. Bila hak kata mati anak Adam terputus segala amalan, yang terputus tu apa tu? Amal lazim tu terputus tu. Adapun amal muta'addi tak putus. Mana? Misalnya dia sedekah, dia wakaf kepada seseorang, misal sekolah agama contohnya. Buat sekolah agama, lagi orang duk guna, lagi orang duk buat kerja atas tu, duk mengaji ibadat atas tu, dia dalam kubur tak putus pahala, duk dapat lama tu, lama sampai kiamat, sampai reput barang tu, dia dak dapat pahala tu. Tu dia panggil amal muta'addi, amal hak sangkut dengan benda lain, orang lain. Tak apa kalau daripada kebaikan, kalau daripada jahat. Tidak nah. Baik, jadi hak 3 tu rukun yang bersangkut
dosa kita dengan Allah semata-mata, tak ada sangkut dengan anak Adam. Baik. Kemudian, ni dia nak sebut rukun keempat ni. Dan kembali balik segala hak kepunyaan yang jadi berdosa atasnya dengan disebab mengambil itu hak kepada tuannya. Tu. Syarat taubat keempat, mesti pulangkan semula benda yang kita ambil dengan cara salah. Dia panggil raddul mazalim. Kembalikan barang yang kita ambil dengan jalan zalim. Wajib begitu. Kita berubah baik lagu mana sekalipun, lagi kita tak kembalikan ataupun kita minta halal, maka selama itulah masih belum diterima taubat. Sebab tu setengah orang tanya, Ustaz, saya nak taubat. Dia kata, Alhamdulillah, taubat aku mana kata tak, saya taubat dah, tak mau dah ambil hak orang apa semua. Tak apa, tapi kena bagi balik hak orang. Malu. Malu tak malu hak orang. Masa ambil hak orang tak malu. Tengok hak banyak, hak kita duk dengar, duk sembang tu banyak, hak adik-beradik banyak. Hak orang luar ni dia jarang sangat duk jumpa, jarang selalu hak harta hebohnya, harta paraiknya, tu banyak duk jumpa. Ingat kita dapat habuan sikit pun tak memada dengan nak tanggung di akhirat. Siapa misal tanah banyaklah duk berlaku. Di kalangan orang kita banyak duk berlaku. Ambil cara batil, ambil cara salah. Tu banyak sekaki di atas dunia kita ambil, di akhirat Allah akan pangkah sekaki persegi. Kali sekaki kali sekaki persegi dapat tu. Allah pangkah 70 hasta ke dalam bumi. Kemudian tarik awak keluar, ukur dengan api dalam neraka, tukar ditajesimkan dengan rupa api, belik di tengkok. Tu kalau sekaki persegi. Ada yang naik turun mahkamah tanya awak banyak sangat ke tanah duk berkelisakan? Banyak ustaz, 3 relung. Tu dia. Serelung tu berapa ribu kaki persegi tak? 56,000 kaki persegi kalau tak silap. Lama dah kita tak tengok grant apa tu. Kalau tak silap 56,000 kan 65,000 tau. Bayang 5 kata hak kompon kata 50,000 kaki persegi. 50,000 kaki persegi, pangkah 70 hasta dalam, belik di tengkok. Bayang nak ada ke mana akhirat tu. Lepas tu kita duk pelik lah. Dalam bulan Ramadan, pasal kita buat ibadat tak ada zauk macam orang lain, tak ada rasa lazat sedap macam orang lain. Kerana benda ni orang berdoa, Allah kata innallaha ghafara lahum wa afa, innallaha yanzuru ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum. Allah pandang orang puasa Ramadan dengan pandangan rahmat. Allah maaf silap, Allah ampun dosa. Tiba-tiba kita berdoa tak dapat apa. Pasal apa? Kan ada benda ni tak selesai. Tak selesai lagi. Maka kena pulangkan balik. Hak apa kita buat dengan salah dengan orang, kena minta maaf, ataupun minta halal, ataupun minta tangguh bayar. Kalau barang jenis reput lah, kalau barang jenis tak reput macam tanah tu, kena bagi balik dah lah. Tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah nah. Benda-benda lagu tu kena selesai sama-sama manusia. Lagi tak selesai dengan manusia, lagi itulah. Jangan duk kata Allah berkira sangat. Jangan kata orang berkira sangat, kita pun berkira. Seperti juga, macam tu juga orang lain. Dia kata aku boleh maaf, tapi kena bagi balik lah barangku. Tu Allah Rabbi. Itulah kata dosa mutaaddi ni dia berat. Kita duk nampak jahat orang berjudi, orang minum arak. Memanglah salah, dosa lah minum arak berjudi tu. Tapi kita tak nampak hak barang dalam poket kita tu hak orang. Dan dosa besar juga tu pun. Maka kena bertaubat ni sebelum masuk Ramadan, kena bertaubat. Begitu juga kalau kesalahan tersebut jenis buat menyakiti hati. Siapa menyakiti hati mak ayah, maka kena taubat juga dengan minta maaf. Syarat dia kena minta maaf. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, wajib minta maaf dengan jalan tafsil. Lagu mana jalan tafsil? Kena cerita satu-satu salah hak kita biasa buat. Cuma satu pendapat kata, boleh tak cerita kalau kita nampak ada mudarat besar. Lagu mana? Dia ni kalau aku pergi mengaku salah apa aku buat kat dia, mampus dia hantam. 3-2.
Oh, duk nampak berat lah kalau lagu tu. Tu tak apa, tak payah dia panggil apa, sebut satu-satu. Taklid mazhab Imam Malik kata boleh kita minta maaf secara borong. Tapi kalau mazhab Syafi'i kena sebut. Misal dia buat dosa dengan mak dia ingat dulu dia biasa jerkah mak dia. Kenapa? Mak cik minta maaf dulu cik biasa jerkah mak. Mak tak ingat lah, cik ingat lagi, cik tak minta maaf lagi. Minta maaf, okey, minta maaf. Lepas tu cik biasa muhur mak, cik kata nak pergi sekolah tapi cik lari, pergi angkat tayar. Kena sebut. Satu. Kalau tidak tak selesai. Kalau tidak tak selesai. Sebab tu zaman kita bukan kata orang lain lah, saya sendirilah. Walaupun kita hidup dalam keadaan makan mudah, minum mudah, tapi hati tak bahagia, hati tak senang, dia sempit hati. Hilang barang sikit pun merasa semok dada, sebab tak ada barakah dalam hidup kita, tak ada berkat. Nak berkat ke mana salah dengan mak pak saja pun kita tak selesai lagi. Tu tak kira salah orang lain lagi. Zaman lah jenis copy and paste ni. Copy and paste, orang kata lagu tu kita pun habaq ke orang lagu tu juga, padahal benda tu fitnah, benda tu tak betul. Orang main cerita kat telinga kita kerana dia kawan baik kita terima bulat-bulat, padahal benda tu tak betul. Sepatutnya kena selidik dulu sebelum nak ambil terima pakai pun. Tapi tak. Bila kita sebab, kita percaya, kita habaq pula ke orang, habis dah lah, sangkut dah lah dengan anak Adam. Kalau semata-mata duduklah hati, tak apa lagi. Orang cerita kata dia ni panggil huduh, tu panggil huduh lagu ni. Buk masuklah hati. Takkan dia ni panggil huduh lagu ni. Boleh jadi kok dia ni. Tak keluar di mulut, duduklah hati. Maka sebagai ulama kata tak syarat minta maaf. Tak payah minta maaf. Elok kita keluar di mulut. Dia ni mengarut. Habis. Tu sangkut dah lah. Dia sangkut dah lah. Tak selesai. Duduk dalam bilik, duduk dalam masjid, duduk dalam bilik sembahyang, duduk aku taubat, tak selesai. Wajib kena cari dan minta ampun, minta maaf. Lagu mana pula kalau barang hak kita ambil kawan tu mati dah, kena serah kepada ahli fardu ataupun orang yang makan retab sakar dia, kena pergi serah balik supaya depa boleh bedak balik sama depa. Lagu mana cari orang yang makan retab sakar tak jumpa, waris tak jumpa, maka usaha buat infak pada hak pada pihak si mati. Dia ni dah mati dah, lama dah tak kenal dah dia. Saya biasalah balas duit 200 misalnya. Nak bagi balik kat waris, tak ada dah waris, tak kenal dah, cari tak jumpa. Lah kali lagu mana? Guna 200 tu buat wakaf atas nama orang kita buat salah. Buat lagu tu, buat pahala untuk dia. Dan kita biasa buat salah ke dia, kita buat jasa pahala untuk dia pula. Lepas tu dosa kita dengan dia selesai. Tak selesai. Ibnu Hajar Al-Haytami dia sebut dalam kitab Zawajir dia Aniqtirafil Kabair, tak selesai. Dosa tetap dosa. Dia dah mati, Tuhan tak ada nak maaf kita. Habis tu lagu mana buat kebajikan bagi pihak dia. Kita harap-harap nanti di akhirat bila dia tengok pahala dia banyak, malaikat habaq, sepulan ni lah yang buat pahala untuk hang. Mudah-mudahan di akhirat dia maaf. Tu saja. Ampun tak ampun. Nak ampun pun Tuhan tak ada dah nak bagi halal. Kok mana pun akhirat kena tanggung. Ni tumpang duk kena waris, tumpang duk ada Tuhan lagi, kena selesai cepat ni. Tu contoh gitulah. InsyaAllah dalam masjid ni tak ada apa dah. Cuma kalau kita dengar orang di lagu mana kita boleh tolong nasihat juga. Tu minta maaf, hak salah kita buat dengan makhluk apa semua tu kena minta maaf. Tu rukun keempat, kalau dia ada buat salah jenis ambil barang orang, kena kembali semula. Dan mengucap 2 kalimah syahadah jika jadi murtad ia dengan sebab mengerja ia seorang akan itu pekerjaan yang jadi berdosa atasnya, atas itu pekerjaan atas seorang. Lagu mana? Tadi 4 rukun. Kalau 3 dosa kita dengan Tuhan semata-mata, tambah 1 rukun kalau ada sangkut dengan anak Adam. Yang hak kelima ni, rukun kelima tertentu atas orang yang murtad, dosa murtad, wal'iyazabillah, na'udzubillah min zalik. Orang yang murtad, kalau dia ada 4 ataupun 3 depan ni atau 4 dia ada, semua dia ada, tapi 1 dia tak ada, mengucap balik, tak pakai. Syarat dia mesti kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Kena sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dalam keadaan dia faham makna
dia reti makna, maka baru diterima taubat dia. Baru diterima semula taubat dia. Tu kalau bab orang murtad lah, kalau bab orang murtad, na'udzubillah min zalik. Firman Allah Ta'ala, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'lamuna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Dia kata nampak fa ulaika yatubullahu 'alaihim, masanya tu surah An-Nisa. Tu surah An-Nisa ayat 17. Tu pasal ada dua kitab ni, ada dua baris berlain. Surah An-Nisa ayat 17. Apa Allah kata? Artinya bahawa sungguhnya bermula taubat yang sabit atas Allah Ta'ala terima, menerima akan dia taubat. Yang kata taubat hak sabit tetap, yang kata Allah terima taubat tu iaitu bagi segala mereka yang mengerja akan mereka itu, yang mengerja mereka itu manusia akan kejahatan. Taubat hak sabit kata Allah terima taubat tu ialah bagi siapa-siapa yang buat amal kejahatan dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia buat salah silap tu dengan sebab jahil akan maksiat, atau terlupa ia seorang dengan maksiat, kemudian taubat mereka itu manusia hak buat maksiat tu, taubat daripada masa yang hampir. Apa maksud pada masa yang hampir? Artinya belum lagi sampai roh pada roh, atau belum lagi naik matahari daripada pihak maghrib barat. Balik tengah maghrib ni balik tenggelam matahari. Baik. Di sini ni ulama katanya dia panggil bina pula pada hak masalah kenyataan ni, bina dua syarat taubat. Tadi rukun taubat. Dia serupa rukun semayang, syarat sah semayang dia tak sama. Kita duk mengaji kata rukun semayang lagu mana, syarat sah semayang lagu mana. Dia lain. Rukun tu dia panggil ma tawaqqafu ala sihhati syai' wa huwa juz'un minhu. Tu dia panggil rukun. Kalau syarat ma tawaqqafu ala sihhati syai' wa huwa laisa juz'un minhu. Syarat ni bahasa mudah-mudah, dia bukan sebahagian daripada perkara tersebut, tetapi kalau dia tak ada, benda tu tak ada. Kita buat misal lah, bagi nampak mudah sikit. Misal syarat sah mayang. Bagi satu syarat sah mayang. Gimana? Dia faulaika yatubullahu alaihim. Sini dia silap cetak lah tu, faulaika yatubullahu alaihim. Baik. Balik tadi. Mana syarat sah mayang? Satu contoh. Takut jawab. Tahu tak tahu? Tahu, tapi tak berani jawab. Tu ya. Satunya wudu, ataupun suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Kalau suci hadas besar tu kita tahu lah dengan mandi. Suci pada hadas kecil tu dengan ambil semayang. Tu salah satu syarat sah semayang. Ambil wudu, dia bukan diri semayang. Kita tengok orang duk ambil air semayang, kita tak kata dia tengah semayang. Tak kata lagu tu. Walaupun diri ambil wudu tu, dia bukan diri semayang, tetapi kalau dia tak ada, semayang tak jadi. Tu panggil syarat. Misal menutup aurat, bukan semua orang menutup aurat tu dia semayang. Menutup aurat bukan mesti kena tutup, bila tutup aurat kena semayang, bukan. Kalau usul fiqh kata dia panggil apa? Tidak lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Walaupun dia tutup aurat, tetapi dia tak semayang, boleh tak? Boleh. Tetapi dalam bab semayang, kalau tak tutup aurat, tak sah semayang. Itu misal syarat.
Syarat ni benda yang terhenti sah sesuatu tetapi dia bukan diri benda tu. Misal sembahyang. Ada pun rukun perkara yang terhenti kepada sah sesuatu benda dan dia adalah juzuk daripada sesuatu benda tersebut. Misal bila kita tengok orang duduk sujud, kita kata dia tengah buat apa? Kata apa? Bila kita tengok Tok Iman duk baca Fatihah, kita kata apa? Depa mayang dah. Oh, mayang dah. Kalau orang yang otak dia tu lambat sikit, bila orang kata, depa mayang tak lagi. Dak, depa tak mayang, depa duk rokok. Tahu dah lah otak tak buat senter. Habis tu duk rokok tak mayang. Dah mayang, tengah mayang. Oh, Tok Iman mayang dah. Tanya awak, kata Tok Iman mayang dah. Tu dia duk baca Fatihah. Oh, dia baca Fatihah, dia bukan sembahyang, dia baca Fatihah. Tak erti kawan tu. Kita bila tengok orang Allahu Akbar tu, rukun takbiratul ihram. Bila dia Allahu Akbar, kita kata, loh, mayang dah. Sembahyang dah. Dia tak sebut takbiratul ihram, dia tak sebut rokok, sujud. Dia sebut sembahyang. Kerana apa? Rukun hak berlaku tu dia bahagian juzuk daripada sembahyang. Bila sebut kata tahiyat akhir, kena kepada sembahyang. Bila sebut baca Fatihah, kena ke sembahyang. Bila sebut rokok, kena ke diri sembahyang. Tu dia panggil rukun. Lagu tu juga bab taubat. Bila sebut tinggal dosa, itulah diri taubat. Bila sebut tinggal menyesal, itulah diri taubat. Bila sebut berazam tak mau buat dosa dah, itulah termasuk dalam diri taubat. Seolah kita panggil rukun ni bucu-bucu dia. Nak panggil Kaabah, dia ada rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad. Bila lengkap rukun-rukun, bina dapat satu Kaabah. Panggillah Kaabah, lengkap dah lah. Lagu tu nak panggil satu bangunan seolah macam taubat. Dia ada rukun dia, rukun tinggal dosa, rukun menyesal, rukun azam tak mau buat dah, rukun lagi tu pulang balik. Diri buat benda tu diri taubat dah. Berbeza dengan syarat sah taubat. Syarat sah taubat, dia bukan bahagian dalam taubat. Dia luar daripada taubat. Tetapi kalau dia tak ada, taubat tak jadi. Mana tu syarat dia? Pertama, syarat tak boleh nyawa sampai ror-ror. Sebelum nyawa sampai ror-ror, sampai rengkung lah kita rasa mudah-mudah. Nyawa sampai rengkung tetap akan berlaku. Siapa pun, saya ke, tuan-tuan ke, benda ada nyawa, benda ada roh, tetap berlaku kata nyawa sampai rengkung. Semua akan berlaku. Tetapi dalam masalah nak bertaubat, kalau berlaku benda ni, taubat tak jadi dah. Masalah kita tahu kalau nak nyawa sampai rengkung bila. Elok perak nyawa sampai rengkung. Nyawa sampai rengkung ataupun naik atas lagi ke? Hang bagi balik hak kawan tu, hang bagi balik hak kawan ni. Tak jadi dah. Bukan tak jadi bagi balik dah. Dosa tu lah, nak ampun dosa tu. Nak ampun dosa tu yang nak sebelum tu. Hak gagah orang duk buat pahala ni boleh cover lah. Masa kita mati orang duk hidup buat pahala tu nak cover dosa banyak tu. Kita buat dosa tu dosa ni pak nyawa sampai rengkung dah. Baru nak taubat, ya Allah aku janji aku tak mau buat dah. Janji pi tak jadi. Tu na'udzubillah min zalik tu. Dalam hadis sebut tu, malam yugharrir, dia panggil malam yugharrir. Allah terima taubat seorang hamba selama tidak gharrir, tak ni nyawa sampai rengkung. Selama tu. Dan nyawa sampai rengkung tak ada. Tu yang Fir'aun duk tenggelam timbul, dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun tu. Aku beriman, dia kata, dengan Tuhan Musa dan Harun. Tapi terima tak terima nyawa perangkung dah. Tarik satu ayat laut, berat tekan dia masuk. Nabi Musa AS susah hati kata, pok pengikut daripada pok Bani Israel kata, hey Musa, sungguh ke Fir'aun mati dah? Dia pun kena dera teruk, di trauma. Sungguh dah kali doa lah, tunjuk betul-betul. Tu Nabi Musa berdoa minta Allah buktikan, kata Fir'aun betul dah mati. Tu yang Allah perintah ayat laut buat naik jasad dia. Perahu naik timbul. Perahu nampak, sungguh dah Fir'aun mati dah. Tekan balik turun. Tu dia nah. Tu masalah kata
Kalau nyawa pergi rengkung tu tak jadi padah tu masa tu. Yang kedua, sebelum matahari naik pada barat. Sebelum matahari, elok matahari naik pada barat. Dalam kitab bab ni kata Tazkirah Al-Qurtubi banyak duk bahas bab ni. Dia naik balik barat, dia duduk tengah sengak, dia patah balik. Esok pula macam biasa lah. Mari kiamat tu nak tutup pintu taubat, dia naik balik barat tu. Tengok gendong barang, ketui emas, ketui duit lah apa, pergi bagi ke orang. Hak balik juru terima kata, kalau semalam hang bagi kan okey. Kalau balik juru terima tu, kalau semalam hang mai bagi, Allah besar pahala. Hak ni bawa ketui emas mai sedekah. Siapa nak sedekah? Siapa aku nak sedekah siapa? Dia kata, kalau semalam hang mai bagi kan hang untung. Tapi tak ada apa dah lah. Nak buat apa tak ada dah. Nak taubat tak ada dah waktu tu. Tu dia panggil selama tidak nyawa sampai rengkung, roh tak sampai rengkung, sebelum matahari naik pada barat. Maka Allah kata, maka bermula mereka itulah yang menerima Allah akan taubat mereka itu. Hak ni lah Allah terima taubat. Kalau tak ada hak ni, Allah tak terima. Maka taubat iaitu permulaan jalan bagi orang yang salikin. Waktu kita kata tu, dia pertempuhan pertama. Kita nak tempuh ibadat apa sekalipun, mesti melalui taubat dulu. Tak ada taubat tak jadi. Bukan saya kata dah. Ni ulama sebut dah, depa istinbat daripada Quran hadis. Memang lagu tu jalan dia. Orang kafir dia buat kebajikan banyak lagu mana pun tak dinamo bahagian akhirat untuk dia, selama dia tak taubat. Lagu mana rukun taubat hak kita mengaji tadi, salah satu dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tak mau mengucap 2 kalimah syahadah, hang buatlah kebajikan banyak mana pun, tak ada abuan di akhirat. Mesti kena tempuh taubat juga. Lagu tu juga kita hak duk buat dosa banyak ni. Nak terima amal kita, buat amal lagu tu, amal lagu ni, kena bertobat dulu. Orang macam kita ni wajib bertobat. Dia bukan macam Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, dia pun maksum. Tu pun bertobat sehari sampai 100 kali Rasulullah SAW. Maksum, duduk dalam ismah, jagaan. Allah berjaga dia pun tak jatuh dalam salah. Walaupun rupa salah sekalipun, tapi tak. Kerana litashrik, nak mengajarkan syariat sahaja. Bukan salah dosa betul tak. Perbuatan Nabi Rasul dua ya, satu wajib, satu sunat. Dua ni ya. Harus pun tak ada, makruh pun tak buat. Habis tu hak kata dia pernah buat benda makruh lagu tu, dia tasyrik, nak ajak syariat. Kena ajak lah, wajib kena ajak syariat. Sebab tu tunjuk macam rupa makruh, padahal bukan makruh. Di sisi mereka bukan benda tu makruh. Kita orang biasa hak ada salah silap ni kena duk taubat tu lah. Jangan duk ingat kata kita tak ada dosa. Kita perasan kita tak ada dosa, ialah berdosa dah kita dengan Tuhan. Kerana sombong kita kepada Allah. Ni permulaan jalan orang yang nak berjalan pada jalan Allah, ni jalan dia. Nombor satu, kena tempuh taubat dan menambah kebajikan. Permulaan jalan bagi orang yang nak menambah kebajikan. Nak dapat pahala sunat-sunat ni, kena ikut taubat. Taubat wajib. Bertaubat daripada salah wajib. Baca Quran sunat. Berzikir tu sunat. Taubat tu wajib. Lagu mana kita nak ambil untung, tiba-tiba modal kita tinggal. Tu lama buat ibarat lagu tu. Kita nak ambil untung, modal tak dapat. Tak panggil untung kot lah. Maka nak dapat untung, modal mesti selesai. Mana benda modal? Benda wajib tu modal. Serupa semayang 5 waktu tak mayang, tapi dia buat qabliyah ba'diyah. Tanya mayang apa ba'diyah? Tadi maghrib mayang tak? Tak. Tak apalah, kurang-kurang aku mayang juga. Otak dia. Kata otak kata kepala otak tak buat ba'diyah pun tak apa, maghrib dulu. Orang kan kata lagu tu punya. Lagu tu juga taubat, benda wajib. Hak lain tu benda sunat. Tak taubat tapi nak buat amal sunat, tak jadi apa. Dia duk ada manik, duk menegah amal kita tak boleh naik sebab ada hak manik tu duk tahan. Mawanik, segala yang menegah daripada amal kita naik, yakni diterima, dan menaikkan akan darjat bagi segala orang yang bagi sekalian yang arifin, orang yang kenal Allah. Dan bagi taubat itu 2 faedah. Hak ni habuan nak targhib, nak menseronokkan kita supaya semangat taubat. Pertamanya, mengkafarahkan segala dosa, menghapuskan segala dosa.
sabda Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Artinya bermula mereka yang taubat daripada dosanya, iaitu seperti mereka yang tiada dosa baginya. Seakan-akan orang yang tak ada dosa, kaman kafli tanzih dia panggil. Seakan-akan orang yang tidak berdosa, bersih, Allah cuci macam tak ada dosa. Macam tak ada dosa. Ada satu riwayat kata, at-taibu habibullah, at-taibu minadz dzam kaman la dzambalah. Tu riwayat tu lama duk bahas sikit tu. Lafaz depan at-taibu habibullah tu tak ada asal dia panggil. Sebab tu hak waridnya kata at-taibu minadz dzam ilal akhir. Hak ni lah riwayat ni. Cuma ulama kata tu ambil bentuk mafhum daripada ayat-ayat Quran. Misalnya sebab Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta pada orang yang bertaubat. Tu at-taibu habibullah, orang yang bertaubat tu kekasih Tuhan. Kerana Allah kasih pada dia. Ni ada sebut seperti mereka tak ada dosa. Keduanya mendapat darjat pangkat yang mulia. Orang taubat ni dia dapat pangkat darjat mulia hingga jadi ia kekasih Allah. Tengok, jadi kekasih Tuhan, habibullah. Oh, jadi kasih Tuhan lah. Sebab tu bila ditanya di akhirat, kata Nabi Ibrahim kalau tak silap, dia kata, ya Allah, hari ni aku tak minta lah untuk selamat umat aku, hari ni tolong selamatkanlah aku. Tu Allah kata, hai wahai Khalili, apa ni, Khalilullah kan gelaran dia, kekasihku. Wahai kasihku, pernah kamu melihat kekasih menyeksa kekasih? Kekasih dia tak seksa kasih dia sayang. Lagu tu bila kita jadi kekasih Allah, Allah tak seksa kita. Ni dunia nak angkat darjat tempat dia. Tempat dia. Itu pun nisbah orang nafsul amarah. Kalau nisbah orang nafsul mutmainnah, makin susah makin nikmat bagi dia. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala iaitu kasih Allah akan sekalian orang yang banyak taubat daripada dosanya, dan kasih Allah akan sekalian orang yang bersuci daripada segala uyub dan najis. Dia panggil, satu dia pakai makna majaz, satu pakai makna orang kata makna hakiki. Lagu mana? Allah suka pada orang yang suci. Dia suci daripada najis. Najis dua lah. Satu najis hissi, yang kedua najis maknawi. Kalau najis hissi ni dia pecah dua pula. Najis hissi dengan najis hukmi kita mengaji tak fiqh. Lepas tu ni ada pula najis maknawi. Najis maknawi ni kena kepada dosa. Dosa tu najis dah lah. Dosa tu najis, tapi dia panggil najis maknawi. Adapun tik cicak, tik orang rayak kencing, tu dia panggil najis hissi. Najis yang didapatkan dengan panca indera kita yang zahir. Najis maknawi tak nampak, dia mandi sabun wangi macam orang lain, tapi dalam kotor. Na'udzubillah min zalik. Maka siapa yang bersuci daripada kedua-dua ni, Allah cinta kepada dia. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu dulu. Habuan persiapan lah sebelum kita nak buat banyakkan amal sunat di dalam bulan Ramadan. Saya kira kita tunai dulu yang wajib. Apa tu yang wajib bagi kita? Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah tu kewajipan saya, dan kita semua kena bertaubat. Mudah-mudahan dengan selepas kita bertaubat ni, Allah pandang amal kita yang kita akan hadap dalam bulan Ramadan, khususnya dibanyakkan kita tu dengan amalan-amalan sunat. Jangan kita jadikan adat kita raya baru minta maaf apa semua dak. Ni sebelum Ramadan kena minta selesai taubat lekas. Takut Allah tak pandang. Na'udzubillah min zalik. Cukup setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lidihim limashayikhihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.